Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang bersama Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taufik dan hidayahnya dapat kita bersama dalam program tafsir Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-112. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-58 dan 59 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqati fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha wa illam yu'tau minha idza hum yaskhatun walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Maksudnya, dan di antara mereka ada yang mencelamu, wahai Muhammad, mengenai pembahagian sedekah, iaitu zakat. Oleh itu, jika mereka diberikan sebahagian daripadanya menurut kehendak mereka, mereka suka dan memandangnya adil. Dan jika mereka tidak diberikan dari zakat itu menurut kehendaknya, maka dengan serta-merta mereka marah. Dan amatlah baiknya kalau mereka berpuas hati dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka. Sambil mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberi kepada kami dari limpah kurniaannya. Demikian juga Rasulnya. Sesungguhnya kami sentiasa berharap kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa orang munafik ada yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan kebijaksanaannya dalam membahagikan harta rampasan perang atau zakat. Jika mereka diberi sebahagian daripadanya, mereka berpuas hati, dan jika mereka tidak diberi bahagian, mereka akan terus-menerus marah. Ia membuktikan ketamakan orang munafik dalam mendapatkan harta benda. Jika seandainya orang munafik itu berpuas hati dengan yang banyak maupun sedikit terhadap harta rampasan perang atau sedekah atau apapun, tentulah demikian itu lebih baik buat mereka. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab mentafsirkan kalimah yalmizuka pada ayat ke-58 surah At-Taubah, iaitu kalimah yang diambil daripada perkataan al-lamzu, yang bermaksud isyarat dengan mata atau anggota badan, iaitu yang bertujuan untuk menunjukkan aib atau kelemahan seseorang. Manakala kalimah raghibun pada ayat ke-59 surah At-Taubah bermaksud selalu berharap. Pada ayat ini kalimah raghibun menunjukkan sikap sebagai orang mukmin yang sentiasa meletakkan segala tawakal, pengharapan dan keinginannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin
mentafsirkan ayat ke-58 dan ke-59 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ada di kalangan orang munafik yang tidak berpuas hati terhadap cara pembahagian zakat dan harta rampasan perang yang telah diagihkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ayat ini juga merupakan teguran kepada kita untuk bersikap redha dan bersyukur terhadap pembahagian yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana tidak ada manusia yang lebih adil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar juga menyatakan ayat ini turut mengandungi pujian, pengiktirafan dan penghargaan atas ketegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat adil dalam pembahagian zakat dan harta rampasan perang. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-58 dan ke-59 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa wujud sebahagian daripada golongan munafik yang sentiasa mencari kelemahan dan keburukan Islam serta kelemahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah mereka golongan munafik ini menggunakan pembahagian harta rampasan perang dan zakat sebagai alat untuk memperkecilkan Nabi dengan menuduh baginda tidak adil dan saksama. Sikap golongan munafik ini jika diberikan pembahagian harta kepada mereka, walaupun mereka tidak layak, mereka akan seronok dan gembira terhadap harta tersebut dan menilai perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai bagus. Namun, sekiranya mereka tidak mendapat apa-apa bahagian harta, mereka akan memprotes, mengkritik tanpa rasa malu, walaupun mereka mengetahui diri mereka tidak layak. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menyatakan lagi bahawa seandainya mereka, orang munafik, redha dan bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dan mereka berlapang dada dengan pembahagian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, Allah akan memberikan kecukupan kepada kami dan akan memberikan kurniaannya dan bahawasanya kami adalah golongan yang mencintai Allah, maka perlakuan begini lebih baik bagi diri mereka berbanding mencela Rasul dan menyombongkan diri. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-58 dan ke-59 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa ayat-ayat ini menunjukkan tingkah laku dan sikap orang yang munafik yang menunjukkan protes terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana tidak berpuas hati dengan bahagian mereka dalam ghanimah atau anfal, iaitu harta rampasan perang yang merupakan hak baginda sallallahu alaihi wasallam untuk membahagikan mengikut keadilan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hamka menyatakan orang yang diberikan tanggungjawab membahagikan harta seperti zakat maupun ghanimah, ada kalanya mereka turut menjadi atau berat sebelah. Namun perkara ini tidak berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda maksum dari berat sebelah dan bias. Ini kerana baginda Nabi mengetahui bahawa walaupun baginda yang menguasai, namun harta tersebut bukanlah milik baginda. Maka disebabkan itulah wujudnya ayat Al-Quran yang menjadi panduan bagi pembahagian zakat atau sedekah, supaya orang yang memberi dan menerima tidak merasa tamak terhadap harta yang mereka terima atau yang mereka dapat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-58 dan ke-59 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-58 dan 59 surah At-Taubah ini menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman supaya sentiasa bersyukur dan berlapang dada terhadap rezeki yang diberikan serta menghindari perbuatan mengambil hak orang lain. Orang beriman juga menyedari bahawa apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasul itu adalah lebih baik
bagi diri mereka. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-58 dan ke-59 surah At-Taubah ini memberikan peringatan kepada kita supaya menjauhi perbuatan tamak dan mengambil hak orang lain. Ini kerana perbuatan tersebut akan menimbulkan ketidakadilan dalam pembahagian zakat maupun sedekah. Ketidakadilan dan ketirisan yang berlaku akan menjadikan perbezaan jurang pendapatan dan perbelanjaan yang jauh di dalam masyarakat. Secara tidak langsung, ia dapat membawa kepada masalah-masalah sosial seperti jenayah pecah rumah, rompak dan mencuri. Namun demikian, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, masih terdapat di kalangan orang Islam yang selesa meminta sedekah dan mengharapkan zakat tanpa berusaha untuk memajukan diri mereka. Sehingga kan ada yang sanggup untuk menipu dengan berlakon, tidak mempunyai anggota badan yang lengkap, seperti tiada kaki, tangan, maupun menjadi buta, dan ada juga yang berselindung di bawah pertubuhan kebajikan untuk keuntungan diri sendiri. Ingatlah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an ya'khudha ahadukum ahbulahu summa ya'til jabal fayati bihuzmatin min hatabin ala zahri fayabi'aha fayakaffullahu biha wajhah khairul lahu min an yas'alan nas a'tauhu aw mana'uhu. Sesungguhnya jika seseorang daripada kamu mengambil tali, lalu dia pergi ke gunung untuk mencari kayu api, kemudian dia pulang dengan memikul seikat kayu api di atas belakangnya untuk dijual, sehingga dengan itu Allah menjaga mukanya, kehormatannya, maka ia adalah lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, sama ada mereka memberi atau menolaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alan nasa amwalahum takathura fa innama yas'alu jamra falyastaqilla aw liyastaksir. Barang siapa yang meminta harta kepada manusia untuk memperkayakan dirinya, maka berarti hanya meminta bara api neraka. Oleh sebab itu, terserahlah kepadanya untuk meminta sedikit atau meminta banyak. Hadis riwayat Imam Muslim. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aman sa'ala wa indahu ma yughnihi fa innama yastaksir min jamri jahannam. Qal ya Rasulullah wa ma yughnihi? Qal ma yughaddihi wa yu'ashihi. Sesiapa yang meminta-minta padahal dia mempunyai sesuatu yang cukup untuk dirinya, maka berarti dia hanya memperbanyakkan bara api neraka Jahannam. Lalu para sahabat bertanya, bagaimanakah yang dikatakan cukup baginya? Baginda menjawab, sesuatu yang mencukupi untuk makan siang dan malam. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadis sahih dengan syarat Imam Al-Bukhari. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-58 dan ke-59 surah At-Taubah ini ialah umat Islam bersyukur dengan rezeki yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Namun ia bukanlah satu alasan untuk kita selesa di zon yang selamat dan tidak berusaha memajukan diri serta menjadi lebih baik. Kedua, setiap orang Islam yang menjadi asnaf zakat dan menerima sumbangan hendaklah menanamkan niat pada diri agar pada masa hadapan diri sendiri dapat menjadi pembayar zakat dan menyumbang harta kepada umat Islam yang lain. Ketiga, umat Islam hendaklah menghindari perbuatan meminta-minta tanpa keperluan. Ini kerana perkara tersebut hanyalah mengundang lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Apatah lagi, ia amat ditegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.